Okay, hai. Assalamualaikum. Bertemu kembali. Saya Cikgu Yusniza binti Yusof. Masih lagi dalam bab yang ke-9 yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan kali ini kita akan menyentuh topik yang terakhir dalam bab yang ke-9 iaitu 9.4 mengenai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Sebelum kita pergi ke slide seterusnya, cikgu mohon awak untuk like, share dan subscribe cikgu punya video ini. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, kita ada 4 subtopik yang utama untuk bab ke-9 dan hari ini adalah tajuk yang terakhir iaitu mengenai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita lihat bahagian pengenalannya dahulu. Dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dibentuk. Satu perjanjian dia telah ditandatangani pada 5 Ogos. Okey, ini tarikh atasnya. 1957 di King's House, Kuala Lumpur yang dinamakan Perjanjian Tanah Melayu. Okey. Perjanjian ini dia ada mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan dan juga sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray iaitu bagi pihak Baginda Queen Elizabeth II di mana? Ni tadi di King House Kuala Lumpur. Perjanjian ini telah dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Okey, seterusnya. Ini adalah intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ada 5 intipati yang utama. Yang pertama mengenai pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Lepas ni kita akan lihat dia punya penjelasan yang lebih mendalam. Yang kedua mengenai kewarganegaraan. Yang ketiga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang keempat kedudukan agama Islam. Dan yang kelima mengenai kedudukan bahasa Melayu. Okey, yang pertama adalah pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu iaitu setiap 5 tahun sekali. Ia merupakan cikgu reverse balik. Ia merupakan satu keistimewaan. Okey. Hal ini dia telah termaktub dalam perlembagaan. Ini adalah keratan Perlembagaan Persekutuan 1957. Ada dalam perkara ke-30. Awak boleh tengok buku teks awak ada dalam muka surat 224. Bahagian yang keempat. Okey. Bab 1. Okey, seterusnya. Perkara yang kedua adalah intipati yang kedua mengenai kewarganegaraan. Okey, setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka akan menjadi warga negara. Dengar tu Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Yang pertama melalui penguatkuasaan undang-undang. Ini termaktub dalam perkara 14 dalam perlembagaan. Cara yang kedua memohon didaftarkan sebagai rakyat. Ada dalam perkara yang ke-15. Dan yang ketiga adalah memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Ini pun ada dalam perkara yang ke-19 dalam perlembagaan. Jadi perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan tahun 1957 dalam bahagian 3 yang mengenai tajuk dia warga negara. Okey. Seterusnya. Intipati yang ketiga adalah kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walau bagaimanapun, semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama. Okey, kemudian rakyat keturunan Melayu juga
diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal tanah Melayu. Sebab itu orang Melayu diberikan lebih keutamaan. Okey. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara. Walau bagaimanapun, hak orang lain pun, masyarakat lain pun tetap dipelihara dan dilindungi. Okey. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan 1957 seperti dalam keratan ini ya. Tengok awak, perkara 153. Okey. Yang telah memperuntukkan kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, intipati yang keempat mengenai kedudukan agama Islam. Agama Islam adalah sebagai agama persekutuan dan juga agama rasmi, dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita, iaitu Malaysia lah. Perkara ini telah termaktub dalam Perlembagaan 1957 seperti dalam keratan ini. Okey, boleh tengok keratan perkara yang ketiga ini. Okey, seterusnya perkara yang kelima pula iaitu mengenai kedudukan istimewa kedudukan bahasa Melayu. Dalam perjanjian persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Perkara ini telah termaktub seperti berikut. Ini ya, termaktub dalam Perlembagaan 1957 pada perkara 152. Okey, faham Okey, sebagai kesimpulannya, gandingan permuafakatan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan pemimpin negara dalam usaha memperoleh kemerdekaan telah menampakkan hasil. Maksud ke sini, akibat permuafakatan kerjasama antara raja dan juga pemimpin, dia ada hasil. Dia menunjukkan mampu menyebabkan negara itu ke depan. Sekembalinya rombongan kemerdekaan ke tanah air, iaitu yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman yang kita belajar pada awal bab yang ke-9, mereka telah diraikan di Padang Bandar Hilir, Melaka bagi mengumumkan tarikh kemerdekaan negara. Sementara itu, bagi mewujudkan sebuah negara yang merdeka, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Jadi bila kita merdeka, kita perlu ada undang-undang. Sebab itu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini dibentuk. Hasil permuafakatan semua pihak, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani dan perjanjian inilah yang menjadi asas kepada terbentuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Bila kita dah merdeka, kita perlukan peraturan. Jadi peraturan itu dinamakan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sekian, terima kasih.